العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik untuk berada pada malam ini untuk kita sama-sama teruskan lagi pengajian daripada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita berhenti muka surat 5. Kat mana? Dan firman Allah, wa ma kuntum tastatirun. Muka yang kelima, cetakan Jawi ni, pada baris yang ketiga daripada atas, dan firman Allah Ta'ala. Jadi Tuan Syekh kita, Syekh Qadir Abdul Qadir Madili, pada awal ini dia menceritakan pendahuluan dulu berkaitan dengan ilmu tasawuf. Kata pengarang rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Surah Fussilat ayat nombor 22. Artinya, terjemahan, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Baik. Laginya pula pengarang mengatakan, kenapa perlu untuk kita muraqabah dan menjaga anggota kita daripada melaksanakan perkara yang dilarang. Maka dibuat datang firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatirun, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Masa dekat dunia kita tak boleh nak sembunyikan. Sembunyi daripada siapa? Orang mungkin kita boleh sembunyi, tapi kita tidak dapat menyembunyikan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Orang lain boleh bersembunyi, tapi anggota badan kita, macam mana kita nak sembunyi? Telinga kita mendengar perkara yang dilarang, mata kita melihat perkara yang Allah Ta'ala larang, kulit kita melakukan perkara yang Tuhan larang. Macam mana nak sembunyi? Benda itu ada sekali dengan kita. Jadi segala anggota badan ni akan dia merekod. Dia dapat merekod segala perbuatan kita. Tidak pelik. Benda hak manusia cipta pun boleh rekod dah. Tali tape boleh rekod suara. CD yang buat daripada silikon yang asal daripada pasir boleh rekod rakaman video, boleh audio, boleh berlaku. Jadi kulit yang
begitu hebat ni, anggota begitu hebat, tidak pelik, dan Allah Maha berkuasa untuk menjadikan dia boleh merekod, menyaksikan atas kamu. Jadi kata, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi tersebut. Tak boleh kita nak lari, melainkan nak lari kot mana? Kecuali dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Caranya tinggal. Nak lari dengan cara nak buat maksiat dalam keadaan anggota kita tak jadi saksi, tak boleh. Caranya nak lari dengan tinggal saja. Tinggalkan amalan-amalan tersebut. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Pendengaran kita, penglihatan kita, kulit kita boleh bercerai ke? Nak simpang sekejap. Tak, nak buat maksiat, simpang sekejap mata, simpang sekejap pendengaran. Tak boleh. Benda tu ada sekali dengan kita, sedaging dengan kita. Tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Selagi menyebut hamba akan 7 fasa. Selagi makna lagilah, selagi menyebut habis itu, dan tiap-tiap tempat. Titik situ. Nampak tak? Jadi memang kita tak boleh larilah. Cara nak larinya apa? Dengan cara tinggal. Dah berlaku juga. Manusia ini tidak terlepas daripada buat dosa. Kita cuba, akhirnya berlaku juga. Kita bersihkan dengan taubat, kita hapuskan dengan taubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama tidak ada dosa. Syarat, dengan syarat taubat yang cukup syarat, maka taubat kita Tuhan terima. Taubat kita diterima. Lepas taubat buat pula. Buat pula taubat barulah pula. Maksiat yang seterusnya tidak membatalkan taubat yang pertama. Tak batal. Yang jadi kita takutnya, kan taubat kan buat pula, taubat kan buat pula. Baik tunggu dulu. Baik tunggu dulu. Ini bisikan-bisikan atau fikiran begini ni syaitan yang akan cuba kobar-kobarkan dalam diri kita. Dia kata kalau mu taubat kayak gini buat pula. Tunggu dulu. Hari masih muda, malam masih muda, usia masih muda. Tunggu dulu katanya. Akhirnya kita pun taswif. Taswif ni makna melambat-lambatkan. Saufa, kayak gini buatlah. Akhirnya tak ada dah nak buat. Apa? Syaitan dia akan cuba hasut manusia, goda manusia supaya melambat-lambatkan taubat. Sebab bila manusia lambat taubat, kayak gini dia tangguh. Manusia ni menjadi tangguh. Akhirnya mati dalam keadaan nak taubat. Na'udzubillahi min zalik. Apa? Sebab itu penting kita tahu bagaimana madakhilus syaitan, bagaimana cara syaitan masuk dalam hati, dalam bisikan kita. Benda yang sebut kita tak nampak dia, dan kita pun tak dengar suara, tapi bisikan tu sapa dalam hati, benak, fikiran dan hati kita. Jadi kita tahu ini daripada sumber mana, maka secepat-cepat kita kena hapus, potong dia. Sebab itu ulama tasawuf ni ahli dalam bidang ni, bidang perubatan hati, rawatan hati. Dia tahu kalau mari bisikan begini syaitan, jangan dengar. Kalau dengar kita akan jadi hamba pada syaitan. Nampak? Jadi syaitan dia akan paksa, dia akan pujuk, kata tak payah lagi. Sebab itu apabila mari bisikan ataupun fikiran sebegitu, kita kena balah balik. Kita kena ada ilmu. Ulama kata kenapa kita disuruh taubat, walaupun lepas daripada taubat tu kemungkinan kita buat balik dosa. Bukan makna kita taubat dalam keadaan nak buat itu tak jadi. Kita taubat dalam taubat tu yang sat awal tu dah ulih tu. Tu syarat taubat dah. An-nadamu wal azmu ala adamil audi. Bernadam,
Kita rasa apa? Rasa sedih, rasa menyesal, dan berazam tak membuat tu. Azam tak membuat tu nadalah. Kalau taubat dalam keadaan ada azam nak buat, tak panggil taubat. Jadi kalau cukup syarat, kena tinggalkan, kemudian kena menyesal, kemudian berazam tidak buat, maka taubat itu dikira sah. Kemudian andai kata berlaku pula, tu luar, kita tak tahu esok lusa tulak macam mana, maka waktu taubat baru pula. Maka kalau kita sentiasa mengiringi dosa dengan taubat, maka Imam Ghazali sebut tidak lari orang tu daripada dua perkara. Pertama, sama ada Allah kurniakan taubatan nasuha, taubat nasuha, dengan erti Allah Ta'ala terima taubat dia terus tinggal selama-lamanya. Ni payah ni, taubatan nasuha. Tuhan terima taubat dan Tuhan jadikan dia benci dan pada maksiat tinggal selama-lamanya, maka itu kebaikan baginya. Ataupun kalau tidak begitu, andai kata dia jatuh ke dalam maksiat, selepas pada itu kemudian dia taubat, dia mengiringi dengan taubat, maka dia tidak sunyi daripada, andai kata dia buat gitu semua, maka dia sentiasa di kalangan orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa, dan dia mati dalam keadaan dosa terampun. Walaupun dia buat tapi dia taubat. Maka orang yang sentiasa bertaubat, dia tidak lari, sama ada Tuhan terima taubatnya jadi taubat nasuha, ataupun kalaulah berlaku kerana sebab dia ingin taubat, boleh jadi dia mati dalam keadaan telah bertaubat, maka dia juga dapat kemenangan. Ni yang syaitan kata jangan taubat lagi. Nampak? Jadi ramailah di antara kita yang termakan dengan bisikan syaitan. Dia kata bila taubat buat pula, baik tak payah taubat lagi, tunggu lepas peceng, tunggu lepas habis dorak baru taubat. Akhir-akhirnya dok tak nak peceng, mati dulu. Auzubillah min zalik. Nampak? Jadi itu dia. Selesai situ. Kemudiannya kata pengarang rahimahullah, selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Sekarang ini hamba akan sebut 7 fasal. Kenapa 7? Kerana ada 7 anggota yang kita nak jaga ni, 7 anggota yang kita nak bicarakan ni. Jadi dia akan sebut pada fasal-fasal, satu fasal. Kata pengarang rahimahullah, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Yang pertama ni nak terang dulu tentang anggota 7. Kata pengarang, ada padanya 7 fasal. Jadi dalam ni ada 7 fasal pula. Kitab ni dia jumlatun minal kalimati tahtahu abwabun wa fusulun. Tahtahu abwab. Kadang-kadang tak ada abwab, ada fasal. Fasal dia biasa susunan kitab. Kitab ni besar lah. Kadang-kadang dia nama kitab, kadang nama bab. Bawah pada kitab tu ialah bab, bawah pada bab ialah fasal, bawah pada fasal matlab ataupun masalah. Maka ada padanya 7 fasal. Jadi kita kata tajuk besarnya, tajuk kecilnya. Fasal ni makna rincian, tajuk kecilnya. Ada 7 perbincangan, 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Pada menyatakan mata. Apa dia 7 anggota tu yang disebut sebelum ni tu? Ada sebut sebelum ni. Apa dia? Mata, telinga. Dah anggota 7. Mata, telinga, lidah, lepas tu perut, kemudian faraj, 2 tangan, 2 kaki, ya. 7 tu. Okay. Fasal yang pertama pada menyatakan mata.
Kata pengarang, ketahui olehmu wahai orang yang dengar. Mu tu dia cakap dengan kita tu. Daklah kamu tahu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Pertama, mata ni siapa buat? Allah Ta'ala buat. Kita bukan buat dari mata. Kalau kita buat mata, nak comel mata, tak berbakat. Nak terang semua mata. Tak boleh pakai spek mata, tak boleh pakai contact lens. Pulak mata nak mata biru, tak boleh mata hitam coklat macam orang Asia, tak boleh. Nak mata comel, mata pulak sabung, tak boleh. Mata udur-udur sepek. Kalau kita boleh pilih. Tapi bukan kita pilih. Benda ciptaan ataupun sifat khalqiyah, sifat tubuh badan ni hak Tuhan buat. Sebab tu orang dok dosa, orang tu uduh dosa dok. Dok dosa dia, uduh sepang dia. Dosa dok dosa. Sebab kerana uduh tak ada. Tak dihukum atas tu. Comel dia, pahala banyak tak ada. Dia comel pahala banyak, bukan sebab pahala. Bukan sebab comel dapat pahala. Orang dia jangok, orang yang segak tak ada. Sebab itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada zahir dan juga badan kamu, tetapi dia melihat kepada apa? Kepada hati dan juga amalan kamu. Sebab itu orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa. Bukan orang paling segak, bukan orang paling handsome, bukan orang paling comel, bukan. Apa kata dia? Dia kata bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Tuhan buat mata ada faedah dia. Yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Ada faedah akhirat, ada faedah dunia. Faedah mata. Ni tasawuf ni benda mudah je. Cakap buat mata kita, semua ada mata kan. Tapi nak suruh kita tafakkur. Ini tafakkur yang dapat mengingat pada Allah, meningkatkan iman. Tafakkur jenis gini. Tafakkur fi khalqillah. Tengok pada ciptaan Tuhan, termasuk diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak memerhatikan, memikirkan. Jadi cakap bab mata, tapi bukan nak kabur mata ni dia terdiri daripada retina, lepas tu ada macam mana cahaya biasa. Waktu sains tak apa, tak ada masalah. Tapi akhirnya nak bawa kepada mana? Nak bawa kepada kaitan dia dengan pencipta. Apa fungsi dia? Apa tugas dia? Apa tuntutan dia? Jadi dia kata, bagi engkau anggota, Tuhan buat itu kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Ada faedah akhirat, ada faedah dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia, dengan memandang kepada langit itu atas, ataupun dengan dia, dengan langit dan yang tersebut itu. Boleh juga. Nak kena kepada benda pun boleh, nak kena kepada perbuatan boleh. Berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kekuasaannya. Pertamanya, tugas mata Allah Ta'ala beri tujuan apa? Tujuan untuk kenal pencipta. Rekahnya gitulah kok dikabur tadi tu. Faedah bangsa akhirat, faedah mata yang membawa kita kepada kebahagiaan ataupun faedah akhirat, iaitu dengan mata ni kita dapat tengok. Tengok apa? Langit disebut, matahari dan bulan, contohnya tu bintang dan lainnya. Tengok makhluk Tuhan lah kita kata. Makhluk atas, makhluk bawah. Sebab itu Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Nazam Jawharah dia kata apa? Jawharatul Tauhid, fanzur ila nafsika thumma taqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi al hikami
lakin bihi qama dalilul adami. Maka tengoklah kamu kepada diri kamu dulu, sebab diri kita hak paling dekat. Fanzur ila nafsika thumma taqili ila alamil ulwi thumma sufli. Kemudian beralihlah kamu melihat kepada alam hak atas. Alam hak atas mana? Langit, planet-planet, bintang, bulan, matahari. Thumma sufli, kemudian alam bawah ni. Tengok bukit, tengok laut, tengok pokok, tengok tumbuhan. Tengok mana ni? Tengok orang beriman semakin meningkat keimanan dia. Kalau orang yang tidak beriman, dia tengok sekadar saja boleh faedah dunia saja. Boleh lega hati. Tu pun faedah dunia juga tu. Tapi orang beriman, selain tengok alam ni, rasa tenang, rasa tu, dia dapat faedah akhirat, dia dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, pandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Sebab apa tengok? Bukan saja-saja. Bukan saja-saja nak kaji, nak tahu jarak. Tu ilmu dunia. Tak apa, tak ada masalah. Islam tidak larang kita kaji astronomi, kita belajar ilmu alam, tak ada masalah. Tetapi yang nak pada akhirat ni, faedah akhirat, supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Kita dapat jadikan benda ni, bila kita lihat, dapat jadi dalil ada Tuhan. Ini belajar dalam akidah pula. Belajar dalam akidah, ilmu tauhid. Macam mana? Tengok langit, boleh yakin ada Tuhan. Nampak tak? Tengok benda senang lah. Benda senang, tiap-tiap hari. Kita masuk rumah, tiba-tiba atas meja ada karipak sutih. Ada karipak sutih telah tergoreng dan terhidang atas dalam piring. Ada tak mari kita mikir, karipak ni jadi sendiri? Tak ada tak? Tak ada kalau kita mikir gitu kok, maknanya tak apa sihat kita. Karipak ni jadi sendiri. Dia tepung, campur air, dia uli, dia ni, lepas tu ada iti, lepas tu dia goreng pula, lepas tu tiba-tiba terbang, duduk atas pinggang, duduk atas meja pula. Tak ada orang mikir, tak ada. Karipak sutih yang kita makan tu, pasti ada hak tolong letak situ. Kalau dia masak, orang rumah kita rajin, dia buat sendiri. Kalau tak, dia pergi tunjuk di kedai, letak atas meja. Maknanya apa? Maknanya tak boleh ada sendiri. Takkan ada sendiri. Pasti ada yang menyebabkan ada situ. Tu karipak sebiji. Jadi bila benda yang kecil pun takkan ada berubah ataupun wujud kecuali dengan ada sebab. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini Allah itu musabbibul asbab. Dia yang menyebabkan kepada sebab-sebab ni. Dialah yang menjadi sebab kepada wujudnya alam ini. Ada alam, apa sebab? Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta. Bukan makna ada sendiri. Apabila kita tengok masuk, kita tengok lukisan. Tengok lukisan, orang-orang tengok orang minat lukisan. Dia masuk dalam pameran lukisan, dia tengok comel lukisan tu, dengan warnanya, dengan gambaran tu real, macam sungguh lukis. Apa yang kita terfikir? Pandainya orang pelukis ni. Pandai pelukis ni, dia boleh lukis lukisan tu macam betul, dan warna tu betul-betul serupa. Kita tak akan kata, kita tak akan kata buruh cat tu dia terbang sendiri, campur air, campur cat jadi sendiri. Tak ada. Nampak? Pasti ada orang yang buat sehingga jadi lukisan yang begitu cantik. Maka bila lukisan sebegitu, alam ini lukisan yang lebih cantik daripada lukisan yang kita buat. Alam ni alam. Tu orang panggil lukisan alam. Alam ni sendiri ni satu ciptaan yang lebih cantik daripada orang manusia boleh buat. Tak ada boleh buat lah lebih pada tu. Takkan dia jadi sendiri. Tiba-tiba ada sendiri daripada tak ada jadi ada.
Ini pengajian ilmu tauhid akidah dia tengok. Apa buktinya? Bukti alam ini ada mula. Ahli sains pun dia kaji bahawa alam ni ada usia. Ada mula dan ada usia dia. Umur dia sekarang berapa tahun lah, ribu-ribu tahun ke ratus ribu tahun, 2 tahun tu. Tengok balik lah. Tapi maknanya ada usia. Macam mana alam itu boleh ada usia? Mesti dia ada mula. Kalau kita tanya tak? Tanya contoh. Cik Mat. Cik Mat umur berapa? Cik Mat umur berapa? Dia boleh khabar tak umur dia? Boleh khabar. Oh, saya umur 50 tahun. Saya umur 60 tahun. Kenapa dia boleh khabar umur tu? Sebab dia ada mula. Baru bila khabar umur dia, saya sekarang berumur 51 tahun. Macam mana boleh jadi 51? Sebab ada mula, beranak. Mak dia beranak ke dia, baru kira. Kalau dia tak ada mula, dia boleh tahu umur berapa? Tak boleh. Tak ada mula, tak ada start, boleh tahu umur apa? Tak ada. Alam ini ahli sains telah membuktikan dengan bukti yang jelas, perkiraan yang tepat, memang ada usia. Sekarang dengan usia, makna bermula sekarang sehingga awal. Makna apa? Makna alam ini ada permulaan. Bila ada permulaan, maksudnya sebelum tu tak ada. Sebelum tu tak ada. Contoh umur kita berapa? Umur kita 30 tahun. Macam mana boleh kira 30 tahun? Awal sebelum tu kita tak ada. Mak kita beranak kita barulah lahir. Ada awal. Sebelum tu tak ada. Baru jadi 30 tahun. Kalau tak ada awal, nak kira mana? Tak boleh kira. Jadi alam ni dia ada usia dia. Usia dia maknanya sebelum tu tak ada. Dia ada mula. Bila dia tidak ada, macam mana benda yang tak ada boleh jadi ada? Boleh jadi sendiri ke? Oh, mustahil. Dia tak ada, macam mana dia boleh buat diri dia sendiri? Apa tak? Dia tak ada, macam mana dia boleh buat diri dia sendiri? Apa tak? Masa tu tak ada lagi. Macam orang lah, kita kata, mu beranak bila? Aku beranak tahun 1980 contoh. Guana mu beranak? Masa aku beranak tu aku pergi turut Tok Bidang. Masa aku beranak tu, mak aku beranak aku pergi turut Tok Bidang mari rumah. Orang panggil sehat tak sehat cakap gini. Dia kata dia beranak tahun 1980. Masa dia beranak tu, dia pergi panggil Tok Bidang. Mak dia nak beranak ke dia? Nampak tak? Jadi tak betul mana tak tahu tu. Butuh ayah ke mana. Dia tak ada lagi orang ni boleh turut Tok Bidang. Jadi apabila alam ni tak ada, tiba-tiba dia ada. Ada tu sendirikah? Dia boleh mencipta diri dia? Nak cipta diri kena ada dulu. Ataupun jadi dengan tidak semena-mena. Tak. Coincidence, dengan tidak semena-mena. Makna dengan jadi, kalau kita dengan tidak semena-mena lah. Jadi dengan salah boleh juga. Jadi dengan tidak semena-mena. Itu lagi pelik. Kalau berlaku dengan tidak semena-mena, takkan jadi alam yang begitu cantik, begitu rumit, begitu sophisticated penciptaan dia, begitu halus, begitu teliti, takkan. Maknanya tidak ada kebarangkalian lain, tidak ada kemungkinan lain kecuali alam ini ada yang mencipta dan mengelokkan ciptaannya, susun dan dia buat seelok-eloknya. Siapa dia? Pencipta alam ni ialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi tengok kepada langit, matahari, bulan supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah. Makna ada Tuhan yang buat alam ini, yang buat kita. Dan atas keesaannya, patut Tuhan yang ada ni mesti tak boleh lebih pada se. Itu kita kena guna akal juga tu. Andai kata ada Tuhan lebih pada seorang, apa akan jadi? Senang kita baloh lah. Senang cerita baloh. Kita pun boleh tahu kalau satu jabatan kepala 2 orang.
Ketua 2 orang. Oh, memang tak akan aman, memang tak akan jadi terurus. Dia mesti seorang hak besar sekali. Alam ini kalau pencipta, kalau 2 orang tak akan jadi. Seorang nak buat, seorang tak mau buat. Balah. Masing-masing ada kekuasaan, kekuatan yang sama. Jadi balah. Secara mudahnya kita faham dah gitu. Sebab itu Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, menceritakan tentang dalil tamanu'. Dalam istilah ilmu tauhid dia panggil dalil bahawa mustahil alam ini dicipta oleh selain daripada Allah. Ada lebih pada satu Tuhan. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada di sana Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, lafasadata, nescaya akan musnah langit bumi, tak akan ada langit bumi. Sebab apa? Sebab akan berebut kuasa. Nampak tak? Akan berebut kuasa. Jadi cerita bab berebut kuasa ni kita fahamlah kedah. Kita boleh tengok realiti. Kalau ada 2 orang yang sama kuasa, memerintah ataupun mentadbir, akan jadi kacau bila. Apatah lagi alam ni. Baik. Bawa kita kepada bahawa alam ini menunjuk atas keesaannya dan atas kuasanya. Bila ada alam, makna Tuhan yang cipta alam ni mesti berkuasa. Kalau tidak berkuasa, macam mana ada alam? Lemah. Lemah nak buat apa? Tak mampu nak buat alam. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran. Okey, dia sebut faedah akhirat mata ni. Pertama, tengok alam untuk kenal pencipta, kenal sifat-sifat wajib bagi Tuhan. Yang kedua, dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Itu juga faedah akhirat yang Tuhan buat pada mata. Apa dia? Tengok Al-Quran. Tengok saja boleh pahala dah, tak baca lagi. Jadi ibadat mata tu tengok Quran dan melihat akan jalan ke masjid. Tengok jalan ke masjid. Kan tengok saja, betul dah putih. Tengok jalan nak pergi ke masjid. Tengok jalan nak pergi ke masjid. Ada ke orang dia tengok aja, tengok sejid. Tengok sejid saja. Lepas tu tak singgah pun. Banyak tidak. Tengok jalan ke masjid, mana dia nak pergi jalan ke masjid, dia tengok jalan. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Tengok pada tempat menuntut ilmu. Sama ada di masjid ke, sama ada di surau ataupun tempat-tempat pengajian, itu boleh pahala. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia. Sekarang ni sebut pula apa faedah mata. Faedah yang dari bentuk dunia, faedah duniawi. Dan dah setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia, melihat perusahaan engkau. Ada perusahaan tak? Melihat perusahaan. Mana? Lihat. Perusahaan tu apa? Kerja lah. Kerja buat kita. Perusahaan, apa yang kita usahakan. Hak tu faedah dunia. Kita nak jadi, kita kerja apa? Kita kerja petani. Kita tengok. Perlu pada tengok mata. Kerja nelayan, kerja pegawai polis, kerja cikgu, kerja apa lagi, kerani dan seumpamanya. Kita tengok kerja tu. Tu faedah dunia. Nampak tak? Untuk kita cari nafkah dan seumpamanya. Melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh. Dan faedah mata ni, kita dapat selamat daripada perkara yang menyebabkan kita sakit. Perkara yang menyakiti. Contoh jatuh. Kalau jalan tutup mata, kau jatuh. Kecuali orang yang biasa dah. Orang yang tak nampak dia pandai. Dia guna tokak dia boleh. Kita kalau beri tokak, tak jadi. Sebab dia walaupun orang tak ada mata, mata hati dia ada. Dia diri lain, dia boleh pandai dapat. Kita ni orang ada mata kau tak tengok, jalan walau beri tongkat pun tak boleh.
Ya. Jadi mata faedah dunia ialah menjauhi dan melepaskan daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlaga. Berlaga benda, tebung, simbung, belanggo. Belanggo. Jadi tengok mata. Jadi hak belanggo hari-hari ni buat apa banyak belanggo? Sebab mata dok tengok kereta, mata tengok aset. Waktu belanggo tu patut tengok jalan, tengok lalu lintas, mata tengok aset. Tengok aset belanggo. Dah nak buat mana dah. Kadang-kadang benda itu nak buat pun dulu. Ingat dulu katanya apa nama ni, ada larangan lah. Ada lagi larangan tu dah. Kalau kena takak tu kena ikat. Berapa denda dia? Tak tahu. Berapa dia punya compound? 200 ya apa ya? Tak tahu. Kau ada tahu sini kot. Jadi melihat aset masa tu. Tujuan mata ni tak boleh sembuh. Jadi kita nampak jalan supaya menjauhi daripada perkara yang menyakiti, seperti jatuh dan berlaga. Dan berlaga. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara. Nampak? Jadi tadi dia sebut dah sebahagian, iaitu kalau kita nak bilang memang dah nak bilang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak bilang nikmat Tuhan, tak ada nak bilang kita. Hak dia sebut ni sikit saja. Sebagai contoh, hak lain tu kita kiyahlah, duduk tenung-tenung sendiri, banyak rupanya Tuhan bagi nikmat. Apakah yang dituntut ialah mensyukuri nikmat mata. Lepas ni dia akan sebut berkaitan dengan mensyukuri nikmat mata. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.